Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah alaina hikmataka mansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton di rumah? Bagaimana puasa anda pada tahun ini? InsyaAllah saya doakan agar semuanya dipermudahkan dan dilipat gandakan pahala Ramadan anda. InsyaAllah. Kita kembali dalam program yang beri nama Halaqah Al-Ummah bersama saya Adli Effendi. InsyaAllah sebelum kita bermula, apa kata anda share video ini? Share seluas-luasnya sebab kita nak kongsi manfaat dalam pengisian ilmu kita pada malam ini seluas-luasnya insya-Allah. Program Halaqah Al-Ummah adalah program yang padat dengan pengisian santai tentang isu semasa dan juga topik yang berkaitan dengan Ramadan. Program Halaqah Al-Ummah dibawakan khas oleh Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) Malaysia dengan kerjasama Pasaraya Marhaba Store and Wholesale, Ladang Ummah Malaysia Sdn Bhd dan juga Restoran Al-Arabi Mat'am. Restoran Al-Arabi Mat'am menawarkan buffet Ramadan tahun ini. Masya Allah, sangat sedap Ustaz. Saya dah cuba. Dia punya kedudukan tempat, lokasi pun strategik. Parkingnya percuma. Dia ada 3 cawangan di Bandar Bukit Mahkota, Bangi Gateway dan juga cawangan Lotus di Seberang Jaya. Surau pun ada, jadi tak perlu bimbang. Anda juga boleh buat tempahan secara grup untuk buffet Ramadan. Hubungi mereka sekarang insya-Allah. Dan sebelum kita bermula, apa kata saya perkenalkan dua panel di sebelah kanan dan kiri saya. Sebelah kanan saya Al-Fadil Ustaz Fakhruddin bin Haji Zainul. Apa khabar Ustaz malam ini? Baik, alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Ustaz, puasa kita macam mana? Kita nak 10 malam terakhir ni, kita nak pecut ni Ustaz. Betul. Macam sebenarnya kata. Kalaulah pada awal Ramadan kita baru gear 1, gear 2. Sekarang dah kita nak buh sikit gear 5 dah. Dalam beramal ibadah. Dah start gear 5 dah? Kita start gear 5 dah dalam beramal ibadah. Sebab kita nak mudah-mudahan mendapat yang dikatakan sebagai Lailatul Qadar tu insya-Allah. Insya-Allah, alhamdulillah. Dan di sebelah kiri saya, tak lain tak bukan Al-Fadil Ustaz Sabhan Iman. Ya, saya. Betul apa yang saya sebut tadi? Betul. Masya-Allah. Saya sekarang tersasul juga dengan sebut nama Ustaz. Ustaz, Ya, saya. macam mana puasa tahun ni? Alhamdulillah puasa Setakat ini. setakat inilah puasa insya-Allah dalam keadaan yang baik, dan juga macam yang saudara cakap tadi, Ustaz ada menasihatkan kita tadi bahawa kita kena dah mula untuk naikkan kita punya gear untuk pecut, kerana kita tahu. Ustaz dah gear berapa ni? Saya alhamdulillah saya rasa dalam keadaan ataupun dalam proses untuk meningkatkan. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan dengan topik kita pada malam ini, ummah atau rumah. Pelik tu. Kan. Saya pun macam tertanya apa sebenarnya ummah ataupun rumah ni. Jadi saya nak tanya terus kepada Ustaz Fakhruddin. Boleh. Ustaz, ummah atau rumah merupakan topik yang dekat dengan masyarakat, terutamanya dalam bulan Ramadan ini. Jadi boleh Ustaz ceritakan sedikit apa apa sebenarnya maksud di sebalik ummah atau rumah ini? Silakan. Insya-Allah. Jazakallahu khair. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang dihormati sahabat moderator, saudara Adli, seterusnya sahabat panel iaitu Al-Fadil Sabhan Iman, insya-Allah bagi menjawab berkaitan persoalan apakah itu ummah atau rumah kan. Yang saya difahamkan, kita nak dapat maklum keutamaan ummah ni dia dapat disamakan dengan tanggungjawab sosial kan. Adapun rumah adalah tanggungjawab kekeluargaan. Jadi keutamaan mana satu kita nak dahulukan, tanggungjawab sosial ke ataupun tanggungjawab dikatakan sebagai tanggungjawab bersama-sama keluarga. Jadi untuk menjawab soalan ini saya nak bawa satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW sebut, al-yadul ulya khairu min yadul sufla wabda biman ta'ul. Nabi sebut tangan yang di atas ini orang yang bersedekah lebih baik daripada tangan di bawah ini orang yang menerima. Wabda biman ta'ul, kita nak mulakan sedekah kita ni kepada siapa? Dan kepada ahli keluarga terlebih dahulu. Jelas dalam hadis ini keutamaan mana kita dahulukan. Kalau kita ada kewangan yang cukup,
Kita dahulukan ahli keluarga. Bagikan ahli keluarga, kita fokuskan kepada tanggungan kita. Biman ta'ul, kepada tanggungan kita dahulu. Yang lebih tepat dipanggil sebagai nafkah. Jadi inilah yang lebih utama. Bukanlah kita kata tanggungjawab sosial tu kita kebelakangkan, tak. Kita selesaikan tanggungjawab bersama keluarga dulu, dah settle, barulah kita pergi kepada tanggungjawab sosial. Kita bagi pula kepada orang yang lebih memerlukan di luar sana. Dan hadis lain Nabi sebut, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kamu adalah mereka yang baik kepada ahli keluarganya. Dan Nabi sendiri tunjukkan kepada kita memang Nabi adalah insan yang treat, yang layan keluarganya begitu baik. Macam Nabi layan Sayyidatina Fatimah, Nabi layan Sayyidatina Khadijah, Nabi layan Sayyidatina Aisyah yang dikatakan dalam sirah. Nabi pun bermain dengan isterinya, ada lomba lari sebagainya. Satu masa Nabi menang, satu masa pula Nabi saja bagi Aisyah menang. Jadi suasana begini yang perlu dijaga. Ummah atau rumah, semestinya untuk yang kita lebih utamakan adalah rumah itu sendiri. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ustaz Sabhan, tadi Ustaz Fakhruddin ada cerita tentang sentuh sedikit tentang kisah sirah Rasulullah ketika bersama dengan isteri, cara layanannya. Jadi mungkin saya rasa tertarik nak tahu juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak hingga melahirkan ummah yang berkualiti. Kita nak ambil kesempatan di ketika bulan Ramadan ni, kita nak mula bulan Ramadan ni. Apa yang kita nak boleh buat, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Saudara Adli dan juga yang saya hormati lagi kasih Ustaz Fakhruddin, panel kita juga pada hari ini. Jadi berkaitan dengan kisah ataupun bagaimana Nabi SAW mendidik anak-anak baginda untuk menjadi seorang mukmin Muslim yang berkualiti, yang mempunyai nilai untuk kita katakan menjadikan satu ummah yang berguna. Dan hari ini kesan-kesannya kita dapat lihat melalui tarbiyah dan juga hadis-hadis Nabi yang disampaikan kepada kita, insya-Allah. Nabi SAW mengajar anak-anaknya ini, iaitu Sayyidatina Fatimah ini, untuk menjadi seorang mukmin yang mempunyai jiwa untuk berjihad dan menegakkan agama Allah. Dan pada waktu ketika Sayyidatina Fatimah di usia yang kecil lagi, baginda atau Sayyidatina Fatimah melihat sendiri perjuangan Nabi SAW di Mekah, bagaimana Nabi dicemuh, dikeji dan juga dihina serta dilontarkan pelbagai-pelbagai cemuhan, kemudian ada juga dilontarkan dengan kotoran dan sebagainya. Sayyidatina Fatimah menyaksikan sendiri pengorbanan Nabi SAW dan sedikit sebanyak sebenarnya memberikan Sayyidatina Fatimah ini satu jiwa yang bersabar dan juga bertakwa. Bagaimana seorang anak mampu melihat perjuangan seorang anak ayahnya dikeji, dihina dan sebagainya. Dan juga pada waktu ketika dakwah Nabi di Mekah, di mana kita lihat Bani Hashim dan Bani Muttalib diboikot dan juga dipulau oleh kaum musyrikin Mekah kerana Nabi SAW sudah mula untuk kegiatan berdakwah secara terang-terangan. Mereka dekat situ kita lihat bahawa Sayyidatina Fatimah sebenarnya sangat terkesan dengan keadaan itu kerana dia masih kecil. Dan juga pada waktu itu apabila diboikot, kita tahu bahawa waktu ketika itu maka untuk mendapatkan sebarang kemudahan dan sebagainya, untuk berinteraksi dengan jiran dan sebagainya menjadi susah. Dan pada waktu itu Sayyidatina Fatimah masih kecil, Masya Allah. Jadi ini membentuk kesabaran dan juga ketakwaan Sayyidatina Fatimah. Dan ada tambahan sedikit mungkin untuk Nabi SAW ada juga bersabda dalam satu hadis berkaitan dengan tarbiyah ini, iaitulah yang biasa kita dengar, suruh anak-anak kamu mengerjakan solat. Maka ini biasa kita dengar sedang mereka pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka kerana meninggalkan sembahyang apabila telah mencapai umur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kita nak berehat seketika, tapi sebelum kita rehat saya nak kacau dulu Ustaz Fakhruddin dengan satu soalan lagi Ustaz. Kita semua adalah ahli keluarga, kita semua berperanan untuk memastikan rumah kita itu sentiasa harmoni. Jadi bagaimana, bukan peranan sebagai ibu bapa je lah, maksudnya setiap ahli keluarga perlu mainkan peranan. Jadi untuk memastikan keluarga dan ummah kekal harmoni. Jadi macam mana Ustaz? Bagaimana kita nak berbuat sedemikian? InsyaAllah, jazakumullah khair atas persoalan yang dikemukakan. Jadi saya nak bagi beberapa panduan mungkin untuk kita boleh amalkan di dalam rumah kita, insyaAllah. Yang pertama, di dalam rumah hendaklah kita hidupkan solat berjemaah. Solat berjemaah, kalau kita lihat hatta solat itu sendiri, antara hikmah pensyariatannya,
Nabi sebut dalam ayat Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh solat itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Jadi kalau kata kita solat berjemaah, insya-Allah akan menjadi benteng, akan jadi junnah kepada kita supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang kita katakan masalah sosial yang ada di luar sana. Itu yang pertama. Yang keduanya, menghidupkan majlis ilmu di dalam rumah, kan. Walaupun seorang ayah tu mungkin dia bukan seorang ustaz dan sebagainya, kan, ataupun ibunya bukan seorang ustazah, antara yang boleh dilakukan adalah mungkin setiap hari ada pasang ceramah yang ada di dalam televisyen. Pasangnya setiap hari. TV, radio, internet pun ada Ustaz. Banyak, YouTube pun banyak media sosial kan. TikTok pun ada. Ambil inisiatif tu. Mudah-mudahan berkat majlis ilmu tu kita jadikan rumah kita sebagai baiti jannati. Sebab disebut dalam satu hadis kan yang famous, apabila Nabi tanyakan kepada para sahabat, singgah kalau ada dikatakan sebagai riyadul jannah, taman-taman syurga di muka bumi ini, singgahlah. Lepas tu sahabat tanya, apa itu? Apakah itu riyadul jannah? Sedangkan kita di dunia ini. Jadi Nabi jawab, halaqul ilm. Kan? Halaqah ilmu, satu program kita untuk menambahkan ilmu. Jadi perkara-perkara ini mampu untuk walaupun tak menjadikan rumah kita tu terus syurga, tapi gambarannya itu ada. Ini yang kedua, hidupkan majlis ilmu. Yang ketiga adalah menghidupkan tilawatul Quran. Kan? Sebab kita tahu Al-Quran ni banyak syafaatnya. Al-Quran boleh jadi pembela kita di akhirat, ataupun Al-Quran boleh jadi pendakwa kita di akhirat. Kita yang pilih. Berkat Ramadan ini, bulan yang dimana diturunkan Al-Quran, banyakkan tilawah Al-Quran. Kalau kata kesempatan, ada duit lebih, panggil ustaz-ustaz yang boleh mengajar Quran berada di dalam rumah kita. InsyaAllah. Bermula daripada rumah kita sendiri. Seterusnya yang terakhir saya sebut, hidupkan majlis zikir. Banyakkan zikir sebab kalau kita tengok ayat Quran kan, bila mana satu tempat itu ada orang zikir di situ, insya-Allah tidak akan ditimpa musibah atau bala bencana. Jadi benda-benda ni kita perlu hidupkan bermula daripada rumah. Insya-Allah adaptasinya akan berlaku di luar rumah dan akan dipraktikkan oleh sama ada ahli keluarga itu sendiri ataupun anak-anak itu sendiri. Mereka akan menjadi insan yang hebat, insan yang telah dididik dengan keimanan dan kasih sayang. Insya-Allah benda itu juga mereka akan tampilkan di masyarakat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, masya-Allah. Rancak betul ulasan daripada Ustaz Fakhruddin tadi. Ustaz Sabahan dah cuit-cuit saya bila giliran saya nak cakap saya pun nak join. Rancak macam Ustaz Fakhruddin tadi. Tapi saya bagi Ustaz rehat dulu, Ustaz. Betul, rehat sekejap. Kita nak kembali selepas ini, insya-Allah. Bumi Syam tidak serasi dengan kedamaian. Kelaparan, kesejukan seperti tiada pengakhiran. Harapan, kurniaan demi sesuap santapan berbuka. Mampukah Ramadan kali ini mengubah nasib mereka? Bersama MAPI Malaysia, layari www.rayuansyria.com. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com.
Alhamdulillah kita kembali dalam Halaqah Al-Ummah. Topik hari ini kita bicarakan tentang ummah atau rumah. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita nak teruskan dengan bincangan kita, soalan kepada para panel, ustaz-ustaz kita, apa kata anda share dulu video ini dan kita kongsi manfaat ini seluas-luasnya kepada ramai rakan-rakan anda mungkin yang ingin juga mendapat ilmu daripada perkongsian kita. Apa kata anda share? Jangan kedekut, tekan share. InsyaAllah akan ada manfaatnya dunia dan akhirat, insyaAllah. Dan kita teruskan kepada Ustaz Sabhan. Ustaz, ada kata-kata sinis, kadang kata mulut-mulut nakal, mulut laser ni lah, macam-macam bawang ni mungkin. Dan kata pendakwah ni biasanya kalau keluar rumah dia abai ke rumah tangga dia. Kononnya untuk demi ummah lah, untuk buat kerja ummah kan, gerakan demi ummah. Jadi apa yang perlu seorang pendakwah segini buat dalam menangani keluarga mereka bagi mengelakkan orang kata fitnah sebegini di bulan Ramadan ni terutamanya, insyaAllah. Baik, terima kasih saudara Adli untuk persoalan yang kedua, saya kira untuk saya, insyaAllah. Dan Alhamdulillah, kalau kita tengok perjuangan seorang Nabi SAW, itulah Rasul kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia adalah seorang orang kata idola yang paling utama kita kata dalam dakwah ini. Dan bagaimana Nabi SAW membahagikan di antara rumah dan juga ummah, iaitulah di antara keluarga dan juga ummah, iaitulah kepada masyarakat keseluruhan dalam menyebarkan dakwah dan sebagainya. Maka dalam perkara ini, kerana kita perlu melihat balik dan juga kembali kepada syariat dan juga kepada pemahaman kita bagaimana cara kita memprioritikan, kerana kita tahu antara tanggungjawab kita dengan keluarga dan juga tanggungjawab kita dengan ummah di luar sana dalam berdakwah dan sebagainya. Dan telah diterangkan tadi oleh Ustaz Fakhruddin bagaimana Nabi SAW menekankan lebih berat untuk tanggungjawab kepada keluarga kita. Kerana kita tahu bahawa fardhu ain itu ditetapkan, kerana fardhu ain itulah tanggungjawab yang mana kita wajib melaksanakan kepada keluarga. Namun usaha-usaha dakwah ataupun usaha-usaha membantu orang dan sebagainya ini adalah fardhu kifayah, iaitu apabila seorang daripada ataupun sekumpulan daripada masyarakat dah ada yang menolong, maka terangkatlah taklif ataupun tanggungjawab itu daripada kita. Ini kalau kita berbincang dari sudut hukum fiqh dan sebagainya. Namun ada satu ayat dalam Al-Quran yang mana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan jadilah di antara kamu ataupun dalam kalangan kamu satu umat yang menyeru ke arah kebaikan dan juga menyuruh melakukan kebaikan dan juga menghalang daripada kemungkaran, kerana mereka itulah orang-orang yang berjaya. Ini adalah salah satu ayat yang mana telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran untuk menyuruh kita untuk menyebarkan dakwah dan juga menyebarkan kebaikan. Kat sini kita nampak keutamaan di mana Allah menyuruh untuk kita berbuat baik kepada keluarga kita dahulu, selesai segala apa benda berkaitan dengan nafkah, kasih sayang dan sebagainya, kemudian baru kita mengutamakan ummah dan berdakwah dan sebagainya. Ummah penting, tapi rumah juga penting. Jadi untuk memberatkan, saya rasa kita dah jelas dekat situ. InsyaAllah, itu saja. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ustaz Fakhruddin, Baiti Jannati, rumahku syurgaku. Bagaimana kita nak pastikan yang kes sekarang ni banyak kes-kes penderaan kanak-kanak kan. Jadi ummah memainkan peranan untuk memastikan rumah itu selamat. Maksudnya safe haven kepada anak-anak. Apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh ummah untuk memastikan tidak berlaku kes penderaan oleh ibu bapa itu sendiri? Silakan Ustaz. Baik, jazakumullah khair atas soalan yang dikemukakan. InsyaAllah kita nak kata Islam ni cantik. Sekecil-kecil benda Nabi ajak, kalau setiap malam bekas yang terbuka ada air, bekas yang kita air yang kita minum kan, ambil penutup tutup. Benda kecil lah. Sampai ke besar, sebesar-besar benda Islam ajak. Itu dalam pentadbiran, dalam khususnya. Itu diceritakan semua benda. Jadi bila sebut tentang keluarga mungkin ada yang kes penderaan sebagainya pun Nabi dah beritahu dalam sebuah hadis. Nabi sebut al-muslim akhul muslim la yazlimu wa la yaslimu. Seorang muslim
itu saudaranya adalah Muslim yang lain. Persaudaraan Islam itu sendiri. Dia tidak menzalimi saudaranya, wala yaslimu, dan dia tidak menghantar saudaranya untuk dizalimi. Kalau konteks sekarang yang tadi berkaitan dengan anak yang didera di rumah dan sebagainya, bagaimana ummah nak ambil peranan itu, walaupun kata-kata Melayu jangan jaga tepikan orang, tapi ada masa kena jaga tepikan orang. Okey, ini yang dikatakan sebagai penguatkuasaan peranan jiran di sini. Kalau kata anak jiran kita mengadu kat kita, jadi kita ambil peranan, kita tolong report kalau benda itu serius. Islam dah bagi tahu. Kalau kata kita tak mampu nak selesaikan dengan kekuasaan kita ada, kita report ataupun kita laporkan kepada pihak berkuasa. Jadi Nabi dah ajak, kita tidak menzalimi orang. Kalau orang tu nak dizalimi, kita tolong bantu dia. Dan disebut dalam hadis lain, mereka yang menyelesaikan masalah orang lain, Allah akan menyelesaikan masalah di hari akhirat kelak. Jadi benda jawapannya telah ada, Nabi telah sebut, hanya tinggal kita untuk berperanan sebagai seorang jiran. Kalau kata mungkin ada yang tak faham lagi apa itu peranan jiran, boleh tengok episod kita sebelum ni. Apa khabar jiran? Kita dapat makluman balik tentang apa konsep jiran yang sebenar. Masalah sekarang ni, di zaman sekarang ni, nak kenal jiran pun tak ada Ustaz. Dia macam tak kenal pun, kiri kanan pun tak kenal. Betul lah. Sebab tu kita tengok episod apa khabar jiran tu. Kita dapat tahu bahawa jiran ni orang yang duduk 40 rumah sebelah depan, belakang, kiri kanan semuanya. Semua tu sebenarnya adalah kawasan kejiranan kita. Dan kita bertanggungjawab untuk mengambil berat pada setiap rumah yang First thing pada mulanya kena kenal dulu lah jiran tu kan. Janganlah kita kata nak masuk campur tapi tak kenal langsung sebenarnya. Betul. Kan. Jadi bila mana kita dah kenal, kita tolong selesaikan masalah semampu mungkin, kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjawab soalan daripada saudara Lee. Baik, terima kasih Ustaz. Saya ada teringat satu phase konsep dipanggil sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Mungkin saya rasa Ustaz Sabahan tahu jawapannya, tapi sebelum tu kita nak bagi Ustaz Sabahan juga dan juga Ustaz Aguda kita rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini insya-Allah. Bumi Syam tidak serasi dengan kedamaian. Kelaparan, kesejukan seperti tiada pengakhiran. Harapan, kurniaan demi sesuap santapan berbuka. Mampukah Ramadan kali ini mengubah nasib mereka? Bersama MAPI Malaysia, layari www.rayuansyria.com. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Alhamdulillah, kita kembali dalam halakah Al-Ummah. Episod kali ini, Ummah atau Rumah. Jadi sebelum kita nak mulakan soalan, saya mula nak tanya soalan. Saya nak tanya anda,
anda dah share ke belum video ini? Apa kata anda share dulu video ini dan kita kongsi manfaat daripada diskusi kita pada malam ini, insya-Allah. Ustaz Sabahan, konsep sakinah, mawaddah dan juga rahmah ni boleh diterapkan dalam keluarga dan terutamanya untuk ummah. Jadi bagaimana kita nak bermula? Kita nak mula Ramadan kali ini, kita nak mulakan dengan konsep sakinah, mawaddah dan rahmah ni. Jadi apa yang perlu kita buat, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih saudara Adli dan juga penonton-penonton di rumah, insya-Allah. Baik, berkaitan dengan konsep sakinah, mawaddah dan juga rahmah ni, nampaklah perkataannya tu berbeza. Tapi sebenarnya membawa makna yang hampir lebih kurang sama, itulah kasih sayang. Bagaimana kita nak terapkan kasih sayang dalam keluarga, dalam sesama isteri dan juga sesama anak-anak kita, terutamanya dalam bulan Ramadan ini. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi berkata, "Idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan, ahya al-lail wa ayqadh ahlahu wa shadda al-mi'zar." Al-muttafaq alaih. Itulah apabila masuk 10 malam yang terakhir, Nabi SAW menghidupkan malam itu dan juga mengejut keluarganya untuk melakukan ibadah qiyamul lail pada waktu malam. Masya-Allah. Kalau kat sini kita tengok bahawa bagaimana Nabi SAW menggunakan Ramadan ini untuk mengeratkan hubungan baginda SAW dengan keluarga. Jadi kalau kita tengok Ramadan ini sebenarnya bukan turun dengan pelbagai amalan, pelbagai ganjaran saja, namun pelbagai hikmah juga yang mana tersurat dan juga tersirat. Dan apabila kita tengok bahawa fadilat Ramadan ini yang mana banyak ibadah, kerana ibadah-ibadah ini sebenarnya boleh dilakukan bersama dengan keluarga. Sebagai contoh, kalau kita tengok selain daripada bulan Ramadan, nak berkumpul dengan family itu bukan main susah lagi, betul tuan-tuan. Okey. Jadi nak buka puasa, kadang-kadang nak makan malam, kadang-kadang malam baru balik kerja. Kadang-kadang kalau pagi tu anak nak kena pergi sekolah awal, ataupun ayah kadang-kadang pagi sebelum subuh pun dah keluar. Tapi pada bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu kelebihan kepada umat Islam ini untuk satu ibadah yang mana apabila kita berada dalam Ramadan, banyak ibadah yang boleh kita buat sekali dengan keluarga kita. Sebagai contoh, sahur, iftar, tarawih dan juga tadarus. Masya-Allah, ini adalah satu hikmah dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dalam nak mengembalikan. Kerana kita tahu bahawa madrasah bukan madrasah sekadar pada amalan, tapi madrasah pada kasih sayang di antara keluarga itu sendiri. Masya-Allah. Inilah keindahan Islam itu sendiri. Masya-Allah. Dan juga semoga kita mengambil betul-betul fadilat yang ada dalam bulan Ramadan untuk kita amalkan dan juga kita terapkan dalam seluruh ahli keluarga kita, insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz Fakhruddin, mungkin ada sedikit kesimpulan yang boleh kita buat sebelum kita mengakhiri program kita pada malam ini. Baik, jazakumullah khair sahabat moderator. InsyaAllah ringkas, ummah atau rumah, tanggungjawab sosial ataupun tanggungjawab bersama-sama keluarga. Dua-dua kena tanggungkan jawab. Tanggung di dunia ini, kita ada peranan untuk tanggung dan kita selesaikan tugasan di dunia, dan kita mudah-mudahan bila mana kita selesaikan di dunia, mampu kita jawab bila mana kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah di akhirat kelak, insya-Allah. Kalau kita lihat kisah sahabat kita, sahabat-sahabat tabligh, abang-abang tabligh kita ni, sebelum mereka keluar berdakwah, seminggu ke 2 minggu, 3 minggu, 30 hari, malah ada yang 40 hari, 4 bulan badan. Sebelum mereka keluar, kebanyakan kisah yang saya pernah baca, mereka akan sediakan bekalan yang mencukupi untuk ahli keluarga mereka. Mereka tak tinggalkan. Dan tidak hanya tinggal bekalan saja, tapi mereka akan bagi tahu jiran-jiran. Ya. Jadi jiran-jiran pun ambil maklum bahawa ketiadaan mereka. Bekalan yang cukup, barulah mereka keluar untuk melakukan dakwah. Lengkap, tanggungjawab sosial dia berbuat, tanggungjawab bersama keluarga yang utama pun dia pernah selesaikan. Ini cantik, kita ambil, mungkin kita boleh ambil iktibar daripada kisah-kisah abang-abang tabligh kita, menjadi inspirasi kepada kita untuk kita melakukan gerak kerja di dalam rumah dan ummah itu sendiri, insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Terima kasih ulasan daripada Ustaz Fakhruddin dan juga Ustaz Sabahan pada malam ini. Masih banyak kerana menonton. Kita dah bersiaran lebih kurang 30 minit. Alhamdulillah, kita akan kembali lagi nanti dalam episod yang tidak kurang menariknya juga. Tentang seterusnya adalah tentang anak yatim, Ustaz. Jadi jangan lupa untuk terus bersama kami, insya-Allah, dalam Halaqah Al-Ummah. Saya Adli Effendi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.